إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Soal 81 dengan bawah 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam wa amma ala ra'yil ash'ari فالوجود عين الموجود فالوجوده تعالى عين الذات فيكون الوجود ليس بصفة فتكون صفة الواجبة 12 القدام والبقاء ومخالفة تعالى للحوادث ويعبر عنه بالاستغناء المطلق والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وتسقط المعنوية لأن ثبوتها مبني على القول في الأقوال والحق الخلاف. Adapun ala ra'yil Asy'ari, mengikut pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari, fal wujud, maka wujud itu dipanggil ainul mawjud. Wujud tu mana diizat lah, ya. Wujud dikira ainul mawjud. Kalau begitu fa wujuduhu ta'ala ainul zati, maka wujud Allah Ta'ala tu sifat wujud ni, yang mana diizat, mana disifat. Sifat wujud tu dipanggil ainul zat, di zat Allah Ta'ala sendiri. Kalau gitu fayakunul wujud laisa bi sifatin, maka wujud itu bukan sifat indal asy'ari, ya asy'ariyah. Kalau gitu fatakunu sifatul wajib, maka adalah sifat wajib bagi Allah apa? 12 ya. Jadi mengaji sifat 20 mah ngaji sifat 12 lah. Buat bi kata dah terang tak? Dah akhir zaman makin kurang. Ya, 20, 13 atau 12. Kalau itu dikira start daripada kidam. Al-qidam wal baqa wa mukhalafatul ala lil hawadis wa qiyamu dalam nafsi. Ya. Yang mana wa ya'abbaru diibaratkan anhu daripadanya bil istighna'il mutlaq. Istighna' maknanya terkaya yang mutlak, ya, kaya adalah kaya wujud yang mutlak. Sebab apa? Bila kidam, ya, dia tidak berhajat, mana ternapi kan, sifat salbiyah dengan mana insilaf. Bila itlak kata kidam maknanya apa? Ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud, mana ternapi adam sabiq, mana ketiadaan yang mendahulu bagi ada Allah Ta'ala. Bila baqa pula wal baqa ibaratan anna fil adamil lahiq lil wujud, ini menampakkan kepada apa? Ghina al-hakiki atau ghina al-mutlaq. Bila wujud yang dibalut, dirangkai dengan dua wujud, maknanya dia tidak berhajat kepada sesiapa pun, ya, kita berhajat kepada sesiapa pun, ya. Dan mukhalafah, ya, di mukhalafah dengan makhluk yang sifat dengan apa? Naqais, maka dia maha kaya. Qiyamu bin nafsi, dengan mana la yaftakir al-mahallin wala mukhassis, dia tidak berhajat pada mahal aizat wala mukhassis ai fa'il. Sebab dia kidam, dia berpusing balik dan bila kidam dia bakar, dia rangkaian tak boleh pecah, ya. Itu wujud yang hakiki atau dipanggil wujud yang mutlak, wujudun mutlak. Yang ini membayangkan, kalau dia kata wa ya'abbaru anhu,
diibaratkan dengan dia bil istighna al mutlaqi, kaya yang sebenar-benarnya. Adapun kaya kita bukan sebenar, dan kaya kita ni muqayyad, maknanya dia kait dengan pemberian Tuhan. Tuhan bagi, padahal kita ni papa ke dana tak ada apa pun. Kemudian wal wahdaniyatu wal qudratu wal irada wal ilm wal hayat wal sama' wal basar wal kalam. Ya. Kemudian dipecahkan sini pula wal wahdaniyah rasa dengan mana apa? Ai ibaratun an-nafil qumus sittah. Ibarat bertenapi kam yang 6, setengah kata kam 5. Muttasil munfasil fi zat wa sifat wal af'al. Dan qudrah wal irada wal ilmu wal hayat wal sama' wal basar wal kalam. Begitu. Kemudian wa yasqutu al ma'nawiyatu, dan gugur ma'nawiyah. Sebab apa? Di anna subutaha, ke bawah sabitnya ma'nawiyah tu mabniyun alal qawli bil ahwan. Ma'nawiyah tu sabit apabila dibinakan atas kaul yang mensabitkan ahwal. Kaul dia apa? Maturidiyah. Kalau itu wal haqu khilafu, yang hak dia menyalahi yang mensabitkan ahwal. Kami kaul mu'tamad Asy'ariyah 13. Kalau dikira wujud pula ainul zat, ya, hiya huwa hiya. Jadi maksudnya tinggal 12. Ya, tinggal 12 sudah. Habis. Itu 12 untuk mengenal. Ada pun sifat Allah Ta'ala tidak terhingga banyak. Ya, dan sana'an alaika kama asnaita ala nafsi. Kami terina hasar maknanya. Cuma tarik 12 boleh kenal. Boleh membezakan antara qadim dan muhdas, antara hadis yang baru dengan makna muhdis, iaitu yang membaharukan Allah Ta'ala. Dan kita lah kan, kita punya sifat dengan lelaki beratus kan, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut, sifat rambut, warna rambut, keting apa semua, telinga, hidung, mulut, wah, beratus sifat kita. Tapi kawan kita kenal kita macam 2-3 sifat dia kan. Kita batuk dia kenal. Kita berjalan pada hem, oh ni Muhammad, oh ni Dola. Suara dia kadang ada 3 sifat dia kenal. Tak ada dia kata kau betul lah Muhammad, kau berdiri aku nak ukur berapa tinggi kau. Dah dengar kau ni gila gitu. Ya, faham. Jadi daripada sifat yang banyak tu ulama mutakallimin dia ijtihad, dia tarik beberapa sifat cukuplah. Ya. Kalau Wahabi kata tak nak kira wujud, kau nak kira apa? Nak kira kepala bapak kau kata. Dia kata macam tu, ya Wahabi, bingung kan. Ya. Baca Zakaria Ansari kata, kalau menafikan mafhum Quran fakat kafar, kafir orang tu. Ya. Dia nak mantuk. Nah, kata Muhammad ada gumam cik. Pakcik jawab dia tengah mandi. Tak, saya tanya dia ada ke tidak. Dia tengah mandi je. Dia kata, kau tanya lagi dia ada ke tidak, kau nampak selipar aku balik muka kau orang. Ya. Kalau dia kata mantuk, ada tak? Dia jawab ada atau tiada. Kalau dia kata tengah mandi tu mafhum. Mafhum daripada mandi tu ada lah. Kan? Tentulah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ada tak? Qul huwallahu ahad. Ada tak? Tu membangang. Habis membangang betul. Bangun bengong bebal dia. Dia nak lawan Ahlussunnah wal Jamaah tak payahlah. Kan? Macam tu. Wujud ada dalam Quran. Wow. Dia nak betul-betul ada waw, jim, waw, dal, baru boleh tulis wujud, baru boleh kira. Oh bengong betul tu kan. Macam tu. Terjemah dia ada pun menurut pendapat Imam Asy'ari. Aziaraan pula wujud adalah ainul mawjud, maka wujudullah Ta'ala adalah diri zat dia. Ya. Yang kita kira selama ni Maturidiyah wujud tu sifat. Ya, sifat hal dia panggil. Ya, apa makna hal? Lam tartaki ila darajatil mawjud hatta tusyahada wa lam tanhatta ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum. Dulu ada kan? Hal maknanya apa? Lam tartaki, dia tak naik sampai ada dikatakan sebagai makna wujud yang hakiki. Makna ada sebagai wujud mutlak. Ya, dan dia tak jatuh kepada adam mutlak. Faham? Dia tak naik hal ni, tak nak kata lam tataki ila datal mawjud hatta tusyahada. Nampak mata kepala kita? Tak. Hal. Dan dia tak jatuh tangga sampai ke adam mutlak, tak ada terus di antara itu. Itu panggil hal. Bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum. Ya, nak tengok
Nak napi tak boleh, nak kata tengok tak nampak. Makan sedap, diri sedap nampak tak? Ya, tak nampak kan? Sedap. Sungguh sedap. Orang tak kata ada sedap. Sebab hal tu bukan benda maujud, dia hal antara. Kuih ada lagi? Ada. Tinggal 3 keping, ada. Kalau tak ada, orang panggil apa? Kuih. Kuih dah tak ada. Dia kalau makan sedap. Sedap tak? Oh, sungguh sedap. Kalau tak sedap, orang panggil tak sedap. Orang tak kata tak ada sedap kuih ni. Oh, kau ni keluar dari mana pula bahasa yang kau pakai ni. Kuih ni tak ada sedap kan? Kan kekok bunyi tu. Kita cakap bahasa tapi kita tak kaji. Bahasa tu kita pakai hari tu, ya. Jadi kita tak mengamati dia punya makna. Oleh itu demikian, oleh yang demikian wujud bukan sifat dipanggil ainul zat terus. Maka sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu kalau kita sini tolak satu lagi, jadi 12 tinggal lah. Iaitu apa? Qidam, baqa, mukhalafah, al-hawadis. Ya, dan qiyamun nafsi yang disebut sebagai istighna al-mutlaq. Ya, mana kaya yang mutlak, bukan kaya yang muqayyad. Mana ni? Guna al-wahdaniyat wal qudra wal iradah wal ilmu wal hayat was-sama' wal basar dan kalam. Sementara sifat ma'nawiyah tidak dikira, tak diambil kira kerana apa? Penetapan sifat ma'nawiyah adalah bersandarkan kepada pendapat yang menerima sifat hal. Itu Imam Abu Mansur Maturidi ataupun golongan pengikut yang ikut lain, dia dipanggil Maturidiyah. Ini kaul masyhur. Ada kaul mu'tamad 13 Asy'ari. Dan pendapat yang paling tepat adalah sebaliknya, sebalik lawan 20. Itulah 13 ni lah. Itu pendapat yang menafikan sifat hal. Bukan nafi sabit ke lawan kan, tak kira je. Ya, sebab hal sisi Asy'ariyah apa? Ya, ibaratun an qiyamil ma'ani bizat. Ibarat daripada qiyam ma'ani bizat, itulah hal. Kita ayat kira. Ya. Kalau Maturidiyah tidak, ibaratun anil irtibat ma'ani bizat. Ya, apa makna kaunuhu qadiran? Kaunuhu qadiran adalah irtibatul qudrah bizat. Irtibat pertambatan. Itu dipanggil hal. Irtibat bainal qudrah wazat. Itu namanya kaunuhu qadiran. Kaunuhu aliman, irtibat bainal ilm ya wazat. Nah, makna tu sikit dia tu. Itu khilaf suthiyah. Ya, tak ada, bukan khilaf mana asal asli bukan. Kemudian wa in aratta, jika engkau kendaki an tu'allimah, maknanya engkau nak mengajar akan sifat ta'ala ni lil ammah, bagi orang awam, maka fa'ti biha, maka datang qalimu dengan dia tadi asma'an mustaqqatan, yang diistiqaqkan minas sifat al-mazkurah. Ya, mana nama-nama yang dikeluarkan istiqaq, yang diambil daripada sifat yang tersebutlah. Maka katakanlah, apa kata payuqalu, dikatakan innallaha ta'ala mawjudun qadimun mukhalifun lil hawadis. Kita ambil isim mustaq, kita senang. Innallaha mawjud, ya, qadim, guna apa? Guna asma', boleh juga, tak ada masalah. Mukhalifun lil hawadis, ya, mustaghnin an kulli syai'in. Mana Ta'ala tu mukhalif, tak nyawanya dengan yang baharu, dan dia terkaya daripada tiap-tiap sesuatu. Kaya dengan mana tidak berhajat, tidak terikat, tidak bertambah, tidak bersandar, tidak memerlukan. Itu mana kaya sebenar. Kaya kita jutawan miliana pun kita sentiasa berhajat, kan? Wajat makan, wajat minum, wajat semua berhajat. Dan hakiki berhajat dengan Tuhan sendiri yang Allah Ta'ala. Ya, sebab tiada sifat ketuhanan, jawab dia iftikar, dia fakir lah. Wahidun qadirun muridun, tu tunjukkan sifat dia. Wahid mana zatun muttasifat bi wahdah, qadir mana zatun muttasif bil qudrah, muridun mana zat muttasif bil iradah. Itu maknanya dia guna pakai isim fa'il tadi. Alimun mana zatun muttasif bil ilm. Tengah kitab tulis tangan saya tengok, dia kata sifat ma'nawiyah qadirun. Itu tak betul kan? Qadirun di isim, ya. Qadirun mana zat muttasif bil qudrah. Kalau qadiran ambo di hal,
Ya, boleh panggil sifat akhwan. Hayyun, mana zat muttasif bil hayah. Ya, sami, mana zat muttasif bil sami wal basirun, mana zat muttasif bil basar. Mutakallimun zat muttasif bil kalam. Itulah kita bagi mudah orang-orang awam itu. Wa ya'allimuna adada dia, dan kemudian kamu ajarlah akan ada lawan-lawan itu. Mana sekiranya anda ingin mengajar sifat-sifat Allah Ta'ala kepada orang awam, maka datangkanlah dengan nama-nama yang diambil daripada sifat-sifat tersebut. Ya, ambil dia punya asma' dia tu. Ini biasa kau tengok dalam Ihya Imam Ghazali guna cara itu. Ya. Walhasil sama dan perbahasan dia. Ya, salah dengan harap sama. Ya. Yang tak pakai silap, bukan salapi, silapi. Wahabi ni silapi nama dia. Kan? Tutur untuk dengan api. Ya. Datangkanlah dengan nama-nama yang diambil daripada sifat-sifat tersebut. Maka katakanlah sesungguhnya Allah Ta'ala itu mawjud. Allah itu mawjudun. Ya, lagi pula qadimun, mana dia bersifat dengan kidam, yang berlawanan dengan segala yang baharu. Kidam mana apa kidam? Zat muttasif bil kidam. Itu mana qadim. Jadi kalau kejap qadim, kejap kidam, mana satu? Kidam tu sifat, qadim tu isim, nama. Bila isim dia menunjuk pada musamma, pada zat. Bila zat ya tasif, dia bersifat, dia pusing situ kan. Ya, bila zat, az-zat la yakhlu ani sifat. Wa sifat maknanya yakum, ya, bizat. Apa makna zat? Apa makna zat? Maqama bi nafsi. Itu makna zat, benda yang bawa diri sendiri. Dia tak ada berdiri benda lain. Makna sifat apa? Maqama bi ghairi, benda yang berdiri pada benda lain. Itu makna sifat. Ni mengaji Usuluddin 13 kitab khatam. Tanya zat sifat tu, zat dia. Ya, dia kan zat vitamin A, vitamin B. Ya, zat pun tak faham, sifat pun tak faham. Usuluddin mengaji banyak. Punya kitab dia khatam. Ada juga lebay suka khatam kitab. Kitab kita apa baca tu? Kitab, oh tu saya dah belajar, saya nak kitab lain. Wah, 10 kitab tanya sifat tak kenal lagi. Asal anda tak faham takrif, bayar itu. Dia petani kan seorang tok guru, dia khatam kitab tahrir syarat tangkih hulu Abi Zur'ah bekah. Gimana tu? 40 kali. Oh, lumat kitab tu. Itu kau sebut muka surat pun nampak bagi pun nampak. Ya, guru-guru kadang-kadang dia kadang ada setengah orang tu nak kaji kitab nahwu, julumiyah aja boleh buat alim nahwu kan. Tapi dia baca 10 kali. Kali kedua dia angkat lagi, kali ketiga dia angkat perbahasan, dia ambil kitab lain. Style tu dia macam tu ulama punya cara, no comment lah. Petani banyak punya cara tu. Dia pakai kitab kecil je. Kalau seorang ulama besar di petani kan, si Husin Surat ke Sayyidi Cahaya, dia ngajar di Mekah, masuk dalam berita, dia baca kitab apa kan? Perukunan. Kitab perukunan, tapi keluar pun 4 mazhab. Dibaca perukunan 4 mazhab keluar dengan dalil. Oh, dahsyat tu. Dibaca tak ambil semuka. Sekali dibaca 2-3 baris je. 1 jam dia punya urai. Dia ambil kitab lain sama, ya tu kan. Ada setengah pula kitab lain kita pun ambil kita baca je sama juga. Walhasil semua sama je lah. 2 kali 5, 5 kali 2. Ya, cuma uslub masing-masing nak minat cara tu, buat cara tu. Ya, mungkin dia kata bila buat cara tu auqa' fil nafs. Kan, lebih jatuh dalam kepahaman kita. Kita buat ambil tanda gitu. Ya, itu cara masing, itu no comment. Itu cara masing-masing ulama. Yang penting benda tu sama je huraian dia. Ya. Kunal wa'lam ketahui anna ba'dal asyakh farraqa bainal ahwal wal i'tibarat. Faqala al-hal wal i'tibar kullu minhuma ghairu mawjudin wala ma'dumin bal lahu tahaqquq fi nafsihi. Dan ketahui ini bahawasanya setengah daripada syekh, masyayikh, asyakh, syekhun, syekhan, asyakh, syuyu, yang banyak jamaah itu. Farraqa bainal ahwal, mereka mentafrik, membezakan antara ahwal dengan amrun i'tibari. Ya. Faqal, dia kata al-hal wal i'tibar. Ini semua benda dalam sikit sebenarnya. Kampung dia pening pula. Ada handal hal dengan i'tibar. Kullu minhuma, tiap-tiap daripada keduanya, hal wal i'tibar ni ghairu mawjudin, dia tak naik tangga ada. Ya, hatta tusyahar, sampai dapat dilihat mata kepala. Ya, mawjud. Benda yang masa mawjud
zat wa sifatul ma'ni. Lain tu semua tak ada maujud kan, bukan maujud, dia tangga hal, ya, tangga i'tibari. Wala ma'dumin, dia tak ada tangga wujud sampai boleh dilihat dengan mata kita, dengan mata kasar, dan tidak ada kata makdum sebagai adam mutlak nafi terus, kan? Kalau adam mutlak macam kita kata apa, al-ajzu lillah, itu adam mutlak, lemah bagi Tuhan, tu tak ada terus, ya. Kalau sifat salbi, ya, bukan benda ada. Salbi, dia menceritakan ibarat, ya, nafi syai' an syai', menafikan satu satu. Kita kata kidam, sasaran ni bukan dia, dengan mana insilaf, ternafi. Itlaq kidam, kepada mana kidam, ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud. Ya, kita faham tu saja. Bila kata kidam makna apa? Ketiadaan permulaan, ternafi awal, maksud. Bersifat salbiyah mesti diterima dengan mana ketiadaan. Sebab dia bersifat tu sifat salbi, nafi. Nafi mana insilaf. Ya, kalau nafi makna menafi tu ada fa'il lah, kan? Itu beza antara was dengan inrisal lain. Kita punya kain tadi terkena kencing budak, kita boleh letak dekat ampai itu, kena hujan, itu inrisal, terbasuh. Kalau ghaslu maknanya basuh, ada perbuatan, ya. Itu maksud beza antara sad dengan insilaf, salbun dengan insilaf. Kalau insilaf makna menapi, makna sok capu pula tukar napi, ada orang pula tukar napi tuan, vandal juga. Dengan mana insilaf, ternapi. Itlaq aja kata kidam, ternapi, bahawasanya ketiadaan permulaan. Sifat ni diterjemah dengan mana ketiadaan, ketiadaan permulaan. Kidam, baka ketiadaan kesudahan. Mukhalafah ketiadaan mumasalah, ketiadaan menyamai. Wahdaniyat ketiadaan berbilang-bilang. Itu makna dia. Ya, kita ada sifat salbi. Apa dia? Mandul. Apa makna mandul? Tak ada anak. Fakir. Apa makna? Tak ada harta. Yatim. Apa makna? Tak ada apa. Dia mesti terjemah dengan mana ketiadaan. Ya, yatim ketiadaan ayah. Itu maksudnya, ya. Bila dia cerita benda tu, ada tak? Sifat tu ada tak? Tak ada kan, ya. Tapi kenapa ulama kira pula sifat dia namakan sifat, sedangkan benda bukan maujud? Sebab dia ada apa? Alaqah. Dia ada kaitan membahas cerita zat dan sifat. Okey, tu ulama kira kan masuk dalam makna sifat juga, ya. Wala ma'bim balahu tahaqquk, ya, tahaqqukun bin nafsi. Sebab dia adam mutlak satu lagi panggil adam mutahaqquk, ya, adam mutahaqquk. Ketiadaan yang menunjukkan kemakdum yang tahaqquk, tahqiq, bukan adam mutlak. Macam kata lemah tadi tu, adam mutlak tak ada terus. Kalau adam mutahaqquk, dia kata ketiadaan kesudahan, ketiadaan permulaan, ya, dia benda tahqiq. Illa, melainkan dia kata annal halah, bahawa hal tu apa? Lahu ta'allukun. Sifat hal ni lahu ta'allukun, dia ada ta'aluk, wa qiyamun bizat, tu ta'aluk dia. Bukan ta'aluk dengan makna apa? Macam ta'aluk sifat apa? Sifat yang ta'aluk ma'ani kan, yang ada ta'aluk ada gantungan, ya. Kalau ta'aluk sifat ma'ani itu lain. Apa makna ta'aluk kalau sifat ma'ani? Ya, kalau dalam Faridatul Faraid, ya, cuma Zain kata apa? Menuntut sifat kali kedua lain daripada menuntut berdiri ia kepada zat. Pening paling banyak. Yang menuntut sifat kali kedua lain daripada menuntut ia berdiri pada zat. Faham? Faham? Melayu tak faham, cakap Cina dengan tadi. Menuntut sifat kali kedua lain daripada menuntut ia berdiri pada zat. Sifat menuntut pertama apa? Berdiri pada zat. Tuntut kedua, kudrat, tuntut pertama berdiri pada zat. Tuntut kedua at-taksir, itu dia minta ta'aluk. Kalau iradat, tuntut pertama zat, dia berdiri pada zat, ya. Yang kedua apa? At-taksis. Basar, tuntut pertama berdiri pada zat. Tuntut kedua inkishaf. Itu maksud, itu makna ta'aluk, ya. Tapi ta'aluk sini bukan ta'aluk ni mana gantungan dia. Wa qiyamun bizat, dan berdiri dengan zat, ya. Wal i'tibaru la ta'alluqu lahu bizat. Itu beza dia. I'tibari ni benda kira-kira je, jadi dia tak ada ta'alluq pada zat. Itu satu pendapat ulama. Wa yuqalu anna al-i'tibar yatahaqqaqu fi ghairil azhan. Itu dia kata sifat ni tidak maujud, tidak tahqiq pada zihin.
Ada yang sifat dia maujud pada kharid, ya, zihin dan kharijul a'yan. Ada sifat dia maujud pada apa? Zihnan faqat, pada zihin, macam hal kaunuhu. Ada sifat dia tak maujud, tidak maujud pada zihin dan tidak maujud pada apa? Mana itu pada azhan, pada wujud, pada zahir pun tidak, pada zihin pun tidak. Ya. Itu dipanggil sifat i'tibari. Dia bangsa i'tibar saja. Kemudian waktu lidah, dia i'tirad. Dibangkang ala bi annal i'tibar sifatun wa idza kana la ta'allaqu bizati wa yatahaqqaq, ya, fi ghairil azhan fa aina mausufa. Mana sifat dia? Mausuf di mana? Ada gambangkang. Ini semua kira seperti ini. Kalau kita kata wasifat la taqumu bi nafsiha, sifat tak berdiri pada zat lah, bal la budda laha min mausuf. Bahkan terdapat tidak sifat daripada mausuf. Apa mausuf? Zat lah. Apa mana mausuf? Allazi wusifa. Isim maf'ul kan? Allazi wusifa. Mana yang disifat? Yang disifat apa? Zat lah. Kalau itu fal haqqu annal i'tibarat, yang sebenarnya amr i'tibari apa? La tahaqquqa, ya, tidak ada tahqiq laha bagi illa bizin, melainkan pada zihin. Jadi ada juga lah ikhtilaf itu. Maknanya kalau salbiyah itu setengah kata dia tidak maujud pada kharid dan zihin, setengah kata maujud pada zihin, ya, kharid dia tak ada. Situ ada khilaf sikit, ya, sikit saja khilaf dia. Itu jemaah dia. Dan naklah diketahui bahawa sebahagian daripada syekh-syekh, ya, daripada ulama-ulama dalam perjalanan mana ilmu apa ni, ilmu kalam, membezakan antara hal dan amrun i'tibari. Ya, benda bahasa kecil hal dia tahu dah, macam kaunuhu kan. Amrun i'tibari apa dia? Mereka mengatakan kedua-duanya bukan ada dan bukan tiada. Bagi pening orang kan. Ya, bukan ada, mana bukan ada sampai dapat dilihat dengan mata kepala, itu maksud dia. Ya, sampai hatta tu syahadah, itu maksud dia. Bal hiya wasitatun bainal mawjud wal ma'dum, bahkan diwasitah dia antara ada dan tak ada. Ada hadis ni mana wujud yang tanpa dapat musyahadah dengan mata kepala. Dan bukan tiada. Bukan tiada mana bukan tiada sampai turun kepada darajat adam mutlak. Ya, itu maksud dia. Tetapi diri pekerjaan kedua itu adalah sungguh tahakkuk, ya, mana sabit pada zihin gitu. Cuma yang membezakan hal berdiri pada zat, sementara amr i'tibari pula tidak berdiri pada zat atau kaun, ya. Dia semua menggambarkan cerita i'tibar saja. Dan mereka juga mengatakan amr i'tibari sungguh di luar akal fikiran. Dia kata tidak maujud pada kharid, tidak maujud pada zihin. Ada pendapat. Tetapi kenyataan mereka ini dibantah, diiktiraf, dibangkang bahawa amrun i'tibari, benda bahasa kikir kan, adalah sifat. Ada kesifat juga. Panjang, pendek, sifat apa kan? Amrun i'tibari. Ya, besar, amrun i'tibari. Kita berangkat satu objek, kita kata besar kecil. Sedangkan handphone ni kalau kita kata besar atau kecil, kalau tuan-tuan jawab besar salah, tuan-tuan jawab kecil pun salah. Bila i'tibar ni kena banding. I'tibar. Sekarang kita kata handphone ni kecil, kalau banding dengan jari, dia jadi apa? Dia besar. Kalau kita kata dia besar, kita banding dengan kitab pula, jadi kecil. Ya, sebab benda kena i'tibar. Dua baru tak. Ya, nak tahu benda i'tibari, maka kita angkat dua, baru kita faham. Oh, macam ni pun nampak. Dia akan tahu. Itu juga dunia dengan akhirat. Dia kenal dua baru dia boleh beza. Sebab itu mereka yang tak kenal akhirat melalui perkhabaran Quran dan hadis-hadis sahih, maka sah dia akan babas. Dia akan kata dunia ni besar. Sedangkan dalam Quran kata tak ada satu lafaz daripada Quran dan hadis sahih mengatakan dunia ni hebat tak ada. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Samanan qalila mata'un qalil. Semua sedikit. Tak ada satu ayat Quran pun, satu hadis sahih mengatakan dunia besar, tak ada. Ya, sebab apa nampak besar? Sebab dia dibanding dengan akhirat. Raka'atain fajr khairun minad dunya wa ma fiha, habis. 2 rakaat sunat subuh tuan-tuan sembahyang, harga dia lebih besar daripada dunia dan isi dunia.
Tu kalau sekali semua hidup sampai dia mati banyak sekali. Maknanya nak tunjuk darajat sembahyang sunat tu, itu sunat. Dengan wajib, kalau kaedah fiqh kita 70 kali sunat baru sama satu wajib. Bayangkan kau subuh sekali pula. Memang tak tertanggung dunia nak balas dan balasan hebat, ya. Itu belum pahala yang lain lagi. Sebab tu dia pandang tu, masya-Allah, banding dunia akhirat punya balasan baru nampak kecil. Jadi kalau dia tak kenal, dia buta dengan akhirat, dia mengambat dunia siang malam, dia nampak dunia besar, kan? Dia kawan dengan lingguan ing badan pun nampak dunia besar. Yang menentang kafir mana dia kenal Islam, kan? Ya. Jadi kita kena besarkan kabir, ya, ma kabbar Allah, saghir ma saghar Allah. Boleh betul. Besar apa yang dibesarkan Allah Taala, kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah. Jangan kita besarkan benda yang Tuhan kecilkan. Dunia tu waktu lama kata apa? Dalam Nurul Nafis ada kan? Ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha azallu minal zalili. Dunia ni aqallu minal qalili, sedikit dari benda sikit, bukan sikit daripada benda banyak. Benda sikit dia lagi sikit ada dia. Bila dia kata dunia ni sikit, kecil, kita nampak besar, sah. Mata dia bular atau buto. Benda kecil dia jawab nampak besar. Besar tu memang salah, kan? Benda besar pula dia tak nampak, macam kecil dia. Ya, kerja sana kerja akhirat besar dia macam tak nampak, macam benda kecil je. Sah, mata dia buta. Ya, tambah lagi apa? Dalam hadis kata mabuk. Ya. Buat tuan guru kita, Tuan Haji Wahid selalu dia ceramah hadis tu dia tak pernah tinggal. Ghasyiyatkum sakratan, sakratul hubil aish wa hubil jahd. Fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Rawahu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Memabukkan kamu oleh dua kemabukan, dan mabuk ni lebih dahsyat daripada minum arak, minum toddy. Orang kalau minum arak pagi mungkin petang dia dah clear. Yang ni kalau mabuk sampai dia hembun apa akhir kadang-kadang dia habis anyuh. Apa yang mabukkan dia? Hubil aish. Hidup tak ada cerita apa. Cerita dia hidup atas dunia. Ya, cerita dia apa? Nak hidup. Lepas daripada mati dia tak kira hidup sana lebih besar. Satu. Yang kedua ialah hubil jahil. Kasih seronok duduk dalam kejahilan. Ya, dia tak tahu ya siapa diri dia tak tahu siapa Tuhan dia, ya, dan sebagainya. Dia tak tahu hukum-hukum syarak dan sebagainya. Hidup tenggelam seronok di pertuhankan nafsu wal ayat. Kalau kena penyakit suntik dua ni, tuan apa jadi? Fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kau tak akan tengok lagi Nabi kata orang buat amar ma'ruf nahi munkar. Padahal nak amar ma'ruf nahi munkar ni tunggak tiang seri kepada agama. Kalau ni tak ada jahanam Islam. Ya. Maka orang yang buat kerja ni, bandingan dia macam apa? Kasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Darajat dia orang buat amar ma'ruf nahi munkar ni, darajat dia macam orang dahulu di kalangan muhajirin dan ansar. Mana pahala dia besar, ya. Artinya dia ceritakan apa? Mabuk. Mabuk maknanya benda yang dipanggil kira-kira, bukan nampak tadi. Sedangkan sifat tidak boleh berdiri dengan dirinya, mana dengan sendiri. As-sifat la taqumu binafsiha. Kalau boleh berdiri sendiri itu nama zat. Sebab tarik dia maqama binafsi, tarik zat. Mafhum zat apa dia? Maqama bi ghairi. Mafhum sifat maqama bi ghairi. Ya. Kalau maqama binafsi itu zat. Maqama bi ghairi atau bil mutahayyi itu dipanggil apa? Sifat. Itu mafhum dia kenal. Ngaji dia tahu mafhum sifat, mafhum zat, kan. Sedang sifat tidak boleh berdiri dengan sendiri. Yang berdiri sendiri itu zat. Kerana apa? Sifat mesti berdiri pada mausuf, mana pada zat. Pendapat yang paling tepat ialah amrun itibari, sungguh di akal fikiran sahaja. Mana dia apa? Tidak maujud pada kharijul ayan, sabit pada zihin, tidak pada kharijul ayan. Mata luar tak nampak, itu dipanggil sifat amrun itibari, dan hal tu kedudukan begitu letakkan oleh kaul yang rajih. Kemudian wahya kismani, amr i'tibarun intizai, satu, ya, satu lagi i'tibarun ikhtira'i. Pecah lagi tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Ada makan bawah.
Allah. Ya Rabb.